Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, Parlimen bersidang kembali dan antara perkara yang hangat diperkatakan di dalam Dewan Rakyat Parlimen hari ini adalah berkaitan dengan Projek One Bestarinet yang dikatakan gagal oleh Kesatuan Guru, Projek Internet Sekolah. Jadi apa yang berlaku sahabat semua? Ini yang menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Timbalan Menteri Pendidikan berkaitan dengan isu ataupun skandal One Bestarinet ini yang dikatakan melibatkan Presiden Bersatu ataupun pengerusi Perikatan Nasional. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita bersama-sama untuk melihat dan juga menonton video ini. Majlis mempersilakan Datuk Haji Muhammad Suhaimi bin Abdullah yang berhormat Langkawi. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Menteri Pendidikan untuk menjawab. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Projek One Bestarinet pada dasarnya adalah satu inisiatif kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggantikan dan menambah baik sistem rangkaian teknologi maklumat dan komunikasi ICT di sekolah-sekolah. Inisiatif ini bertujuan sebagai satu penambahbaikan kepada perkhidmatan Schoolnet yang telah pun tamat pada 12 hari bulan Disember 2011 dengan menekankan aspek nombor 1 perkhidmatan rangkaian end-to-end dan nombor 2 virtual learning environment. Dengan izin, Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 23 November 2011 telah bersetuju menawarkan tender perkhidmatan One Bestarinet Fasa 1 kepada YTL Communication Sdn Bhd YTLC. Projek ini dilaksanakan pada 13 Disember 2011 sehingga 12 Jun 2014 bagi kontrak Fasa 1, 13 Jun 2014 sehingga 30 Jun 2016 bagi kontrak fasa interim dan seterusnya 1 hari bulan Julai 2016 sehingga 30 Jun 2019 bagi kontrak fasa 2. Sepanjang tempoh kontrak sebanyak 9,828 sekolah dibekalkan dengan perkhidmatan One Bestarinet. Pihak YTLC juga telah mendirikan sebanyak 2,748 struktur menara komunikasi dalam premis sekolah untuk tujuan penyampaian internet. Antaranya 1,143 struktur dibina di atas tanah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP dan 1,605 struktur dibina di atas tapak premis sekolah bukan milik PTP. Perjanjian One Bestarinet Fasa 2 telah pun tamat pada 30 Jun 2019. Walau bagaimanapun selepas perjanjian tamat, masih terdapat isu yang belum lagi selesai, iaitu nombor 1, kadar sewaan tapak bagi menara komunikasi dan nombor 2, charge elektrik untuk menara One Bestarinet Receiver Integrated System One BRIS yang melibatkan 2,748 struktur menara komunikasi yang saya sebut tadi. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2019, KPM ada merancang rundingan dengan syarikat mengenai penyewaan tapak, kadar penyewaan tapak dan charge elektrik menara One Bestarinet. Namun rundingan tertangguh kerana YTLC telah pun memfailkan permohonan untuk semakan kehakiman terhadap kerajaan Malaysia. Rundingan diteruskan setelah syarikat menarik balik permohonan itu pada 5 hari bulan Oktober 2021 seperti yang disyaratkan oleh pihak kerajaan. Pada 17 Mac 2023, Nota Jemaah Menteri berkaitan cadangan penyelesaian isu sewaan tapak dan charge elektrik menara komunikasi One BRIS bagi projek perkhidmatan One Bestarinet Fasa 2 dan pasca One Bestarinet telah pun dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Pada masa kini, KPM sedang memuktamadkan cadangan penyelesaian dan akan mengemukakan kepada Jemaah Menteri melalui Memorandum Jemaah Menteri untuk menentukan hala tuju penyelesaian bagi isu ini. Tidak ada apa-apa tindakan undang-undang sivil difailkan di mahkamah oleh kerajaan setakat ini. Dalam masa yang sama,
Pelaksanaan projek Wan Pesarinet ini masih dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. KPM menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk menyiasat perkara ini dan bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak SPRM dalam siasatan ini. Terima kasih, Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Saya bertanya soalan nombor 2 ini kerana saya merasa cukup kecewa. Kerana seolah-olah tidak ada hukuman kepada syarikat-syarikat yang sebegini. Kerana selepas 2 tahun sahaja ditamatkan 2019, waste to energy bernilai 4.5 bilion diserahkan kepada YTL. Kemudian 2021 juga 3.46 bilion juga telah diberikan kepada YTL berhubung dengan projek multi-lane free flow. Kemudian ada lagi digital banking license April 2022, extension of express rail concession 2024, dan jumlah yang saya dapat figure ni bernilai lebih kurang 6 bilion. Jadi seolah-olah tidak ada hukuman langsung. Ya, mohon. Maknanya perkara ini akan berjalan seperti biasa. Soalan saya Yang Berhormat Menteri, apakah terdapat analisa kajian impak ekoran peralihan pelantaran persekitaran perbelanjaan Maya atau virtual learning environment kepada Google Classroom dan Delima sebagai option pelantar pembelajaran alternatif secara keseluruhannya? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Langkawi. Sememangnya isu Wan Pesarinet ini timbul setelah projek ini dianugerahkan pada tahun 2011 lagi. Dan pada tahun 2011 sampailah 2019, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam kontrak-kontrak yang telah pun dimasuki oleh kerajaan pada ketika itu, telah pun menampakkan banyak masalah, termasuk yang mana kadar sewaan tapak tidak dimuktamadkan dan juga charge elektrik telah pun disambung dari sekolah kepada pihak syarikat untuk digunakan bagi tujuan menara komunikasi dia. Dan selepas tahun 2019, walaupun kontrak telah pun ditamatkan, menara itu masih lagi beroperasi untuk tujuan komersial. Dan ini merupakan isu legasi yang perlu diselesaikan oleh kerajaan sekarang. Tahun 2019, kontrak pun telah tamat. 2023, apabila kerajaan ini mengambil alih dan mengambil tanggungjawab untuk memastikan isu yang timbul ini dapat diselesaikan, maka nota jemaah menteri telah pun disediakan dan dalam masa terdekat, memorandum jemaah menteri untuk berkenaan dengan dua-dua isu, kadar sewa tapak dan juga charge elektrik ini juga akan dimuktamadkan oleh pihak jemaah menteri. Komitmen daripada kerajaan Madani adalah untuk memastikan isu-isu yang lampau ini dapat diselesaikan dan berkenaan dengan siasatan daripada SPRM, kami serahkan kepada SPRM untuk menyiasat. Berkenaan dengan projek-projek yang mungkin dianugerahkan seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Langkawi, saya cadangkan supaya Yang Berhormat Langkawi boleh semak dengan kementerian lain yang terbabit, termasuk Kementerian Kewangan, berkenaan dengan isu-isu yang terbabit, kenapa projek masih diberikan. Dan berkenaan dengan sedikit sebanyak hara tuju, seperti yang Berhormat Langkawi sedia maklum tadi, selepas tahun 2019 kita telah mulakan dengan Google Classroom dan selepas itu telah pun dibangunkan pelantar T5. Pelantar T5 yang mana pada hari ini saya percaya bahawa telah pun memberikan satu manfaat yang baik dan satu kemudahan pembelajaran dalam pendidikan digital kepada anak-anak kita. Dalam soalan 11 nanti, Datuk Timbalan di-Pertua, saya akan menjawab soalan berkenaan dengan dilema dan secara detail. Terima kasih, Datuk Timbalan Speaker. Dipersilakan Yang Berhormat Laidang. Terima kasih, Datuk Timbalan di-Pertua. Saya sokong supaya siasatan dilakukan, supaya pihak yang berkenaan dapat diambil tindakan. Soalan tambahan saya, memandangkan kontrak satu Bestarinet ini telah tamat pada tahun 2019 seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi dan tidak dilanjutkan, apakah usaha yang diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan pembelajaran digital murid-murid sekolah
tidak akan terjejas selari dengan pelan pendidikan digital. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ledang atas soalan tambahan yang diajukan. Sememangnya selepas penamatan kontrak pada tahun 2019, tujuan utama bagi One Pesarinet sebelum ini adalah untuk memastikan penyampaian internet itu nombor satu, dan nombor dua adalah untuk memudahcarakan virtual learning environment. Itu dua matlamat asal. Dan tahun 2019 apabila kontrak One Pesarinet ditamatkan, seperti yang saya jelaskan tadi, kita telah pun gantikan dengan pelantar yang telah pun dibangunkan in-house dengan izin oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan pelantar T5 ini saya bagi sedikit maklumat berkenaan dengan maklumat ataupun detail yang ada dalam pelantar T5, yang mana KPM dalam masa beberapa tahun ini dengan perkembangan yang begitu baik untuk pelantar T5, kita telah pun menempatkan 789 buku teks digital asas, 12,762 video pembelajaran, 170 podcast radio pendidikan yang boleh diakses secara percuma oleh semua murid dan guru melalui pelantar T5. Dan ini merupakan bahan-bahan yang mana boleh diguna pakai oleh guru dan juga murid kita dalam dalam PTP ataupun pembelajaran dan pengajaran. Dan pada masa yang sama, tekad pihak KPM untuk meneruskan usaha kita dalam membangunkan pendidikan digital telah pun kita nampak dalam peluncuran dasar pendidikan digital pada tahun lepas, yang mana dari segi penambahbaikan infrastruktur dan infrastruktur sampailah ke dalam ke isu berkenaan dengan bahan-bahan dan kolaborasi dengan rakan-rakan strategik. Memang KPM memberikan satu komitmen atas pembangunan pendidikan digital di negara kita. So selepas pasca One Pesarinet, kita ada pelantar T5 yang dalam masa 5 tahun yang lepas ini menampakkan bagi saya satu showcase dengan izin, satu kejayaan yang kita boleh sebut dan juga boleh papar kepada anak-anak kita. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Berikut saya mempersilakan Tuan Jimmy Puah. Alright guys, itu dia sedikit pencerahan ya daripada Timbalan Menteri. Walaupun ada ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, kononnya kenapa tiada tindakan diambil, sedangkan perkara ini sebenarnya berlaku bukan hari ini, cuma dibongkarkan kerajaan ketika kerajaan hari ini. Ada salah laku, mungkin ada sekarang adalah rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Dia berlaku ketika pengurusi mereka iaitu Muhyiddin Yassin dimulakan ketika itu, sahabat semua. Tapi seakan-akan mereka cuba mengkambing hitamkan kerajaan hari ini, Malaysia Madani. Kononnya kenapa tidak ada tindakan, kenapa lambat dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya, sahabat semua, kerajaan ini baru mengambil alih. Dan kalau dia bertanya seperti itu, kenapa ketika mereka menjadi kerajaan, mereka tidak pula membongkar, membuat siasatan perkara ini? Kenapa dibiarkan begitu saja? Dan hanya kerana kerajaan Madani ini membongkarkannya, adakah itu ada kaitan dengan kerajaan hari ini? Tentu tidak, sahabat semua. Tetapi kerajaan inilah yang sedang menyiasat segala penyelewengan, mungkin rasuah dan sebagainya. Jadi kita tahu cubaan mereka ya untuk menghasut otak Walaun-Walaun ini bahawa kononnya perkara ini berlaku dalam kerajaan hari ini. Hakikatnya, sahabat semua, tidak. Jadi kita menunggu siasatan yang sedang berjalan daripada pihak SPRM, dan kita akan berikan perkembangan ya daripada masa ke semasa berkaitan dengan isu ini. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangannya Anda berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.